Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'd. Berkenaan dengan isu yang di mana kita difahamkan ratusan orang yang ditipu kerana ditawarkan untuk menyewa beli dan ataupun membeli rumah di BKL. Sewaan rumahnya daripada nilaian RM124 sehinggalah kepada RM285. Jadi saya pasti ramai masyarakat nakkan rumah dengan sewaan yang sebegitu, sebab dengan kos sara hidup hari ini yang terlalu meningkat, ini menyebabkan mereka terpedaya dengan satu tawaran. Saya tidak nampak ini adalah satu sifat gopoh. Ini adalah kerana tawarannya saya rasa semua orang pun ingin mendapatkan rumah dengan sewa kadar yang sangat rendah. Saya difahamkan 240 orang trip kumpulan yang pertama. Sebab itu tawaran ini dibuat oleh satu individu yang saya kira tidak bertanggungjawab. Kita tahu rumah di BKL ini dia ada proses dia. Dia ada induk yang menguruskan. Tidak ada third party, tidak ada permohonan yang dibuat di luar. Jadi ini yang berlaku kerana konon-kononnya ini adalah jalan pintas untuk mendapatkan rumah yang ditawarkan ini. Jadi kena bayar kos lebih kurang minimum tak silap saya RM5,000. Hari ini kita harapkan perbincangan ini mendapat satu kesepakatan dan bayaran balik dibuat. Saya harap benda ni dapat dihentikan. Sekiranya kita dapat persetujuan untuk refund, maka tidak akan berlaku laporan polis dibuat. Saya harap kepada semua doakan supaya benda ini dapat diselesaikan dengan yang kita kira sekarang ni yang menawarkan satu pembiayaan yang tak wujud ni lah dah sampai di tempat kejadian kita. Jadi kita akan jumpa. Jadi insya-Allah kita tengok apa dan apa-apa kita akan update dalam masa terdekat. Jadi insya-Allah. Assalamualaikum. Saya wakil daripada pihak-pihak yang dah kena tipu, termasuk saya, seramai 565 orang. So kerugian semua ni dijangka dalam berjuta lah. Berjuta, memang sangat banyak. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya telah dianggap dianiaya ataupun ditipu lah atas permohonan rumah PTR. Kira macam dia boleh ada orang yang boleh tolong untuk mendapatkan rumah lah. Kalau kita nak apply rumah ni, dia akan ambil masa yang lama. So dia cakap dia akan boleh tolong dan ada minta bayaran. Pas tahun saya tunggu untuk dapatkan tu, tapi akhirnya baru saya sedar yang saya ni ditipu dah. Kes perumahan ni, kami dapat maklumat lah daripada seorang ejen ni. Dia cakap sebelum ni saya ada apply online macam biasa, tapi bertahun tak dapat juga, ambil masa. So dia cakap dia ada cara untuk dapatkan cepat. Ejen tu Ila tak silap saya lah, sebab saya pun tak kenal sangat Ila ni. Dia berurusan dengan wife saya. So bila Ila tu cakap dia ada cara, cuma kena bayar upah lah, lebih kurang macam tu lah. Upah dalam anggaran RM2,500, untuk kami RM2,500. Sebab lain orang dia akan charge lain lah. Tu kami tak pasti, sebab itu pun baru tahu bila ditubuhkan satu grup oleh admin lah. Admin pun saya tak kenal sebenarnya, sebab ada yang dah kena sampai RM3,500, RM4,000 pun ada. Tapi bila tahu sebenarnya RM1,550, tak termasuk duit charge untuk borang tu lah. Saya tak baca borang tu, akaun sumpah tu RM20, tapi kebanyakannya transfer online. So kita teruskan lah. Bila permulaan tu memang cantik lah, sebab borang sign apa semua tu memang smooth lah, jalan okey je. Sebab masa sign tu kami ada tanya jugalah, sebab akak saudara pun dah dapat dah rumah tu, tapi dia buat secara legal lah, orang cakap dia apply online. Borang tu memang sebiji sama lah. Sebab kita tanya juga, kami pun takut tertipu. Bila tanya tu okey ni, sebab saya pun dah dapat macam tingkat berapa, nombor berapa, apa semua tu smooth. Tapi bila lama kelamaan tu dia macam delay. Bila tanya dia kata nak settlekan PPR Sentul dulu. Okey lah, kami terimalah, sebab dia cakap kami batch ke berapa. Bila makin lama ada kemusykilan, and then dia beri kepercayaan balik. Dia kata nak bayar untuk meter punya air, tak silap, dalam amount tu tak pastilah. Bila dah bayar tu kami tertunggu. Permulaannya dia cakap dapat sebelum raya, and then bila dah macam tu delay. Dia kata ada proses apa semua. Sebelum raya tu saya sendiri dah macam agak muskil lah tu. Tapi sebab kita prepare untuk raya, tak nak fikir pening kepala. So lepas raya tu saya suruh WhatsApp Ila tu juga, desak-desak. Dah jadi agak muskil tu bila dah ramai tanya. Dia kata ada problem dulu. Alali dia cakap ada jadi kes macam ni. Dia cakap dia punya orang atas dah lari. So antara ramai-ramai kami rasa tertipu lah, terpedaya dengan janji diorang tu. So kami pergi semboyan lah untuk minta tolong settlekan macam mana. Kurang-kurangnya dapat lah. Orang cakap, kami tahu nak dapat tu mustahil lah. Orang cakap kalau dapat orang cakap separuh ataupun full tu dah orang cakap rezeki lah. Itulah ikhtiar dari kami, itu sajalah. Cerita dia bermula macam ni lah. Raya tahun lepas saya pergi jumpa
kawan saya lah, lama kan. Tu kebetulan tengah borak-borak pasal rumah. Dia cakap, kalau kau nak rumah aku ada dalam jalan lah. Dia bagi saya nombor kontak tu. Nombor kontak first tu pak tua tu. Lepas tu orang rumah saya, kita orang kontak dengan pak tua ni, bincang nak ajak jumpa dekat Setapak. Kita orang pergi Setapak lah. Pergi Setapak borak-borak dengan jumpanya si Hashim dengan pak tua tu. Rupanya pak tua ni pun bawa si Hashim ni yang first lah yang kita orang. So maknanya abang direct dengan Pak Tua? Mula kita orang dapat kontak Pak Tua. Lepas tu kebetulan Pak Tua ni ada sekali dengan Hashim. Hashim ni ejen dia lah. Kiranya kalau kita orang ni dapat dengan Pak Tua last kiranya Hashim ni dia dapat nombor saya, dia nak deal dengan saya lah. Kiranya kalau saya bawa orang direct dengan Hashim ni. Dia buka kat saya 3,500 lah. Okay. Lepas tu saya pun ajak family kat abang saya, bapak mentua saya. Lepas tu jumpa dekat dah jumpa kat Setapak tu, memang percaya lah. Lepas tu dia pula bagi. Abang dah berjumpa depan-depan dengan Hashim tu? Dah jumpa depan-depan. Pak Tua tu jumpa tak? Sekali. Yang first yalah sekali jumpa doang waktu sekali. Lepas tu banyak berurusan dengan Hashim lah. Sebab Hashim, yang dorang ejen ni ada Hashim, Mia, Fadil yang saya tahu. 3 orang ni. Dengan Hila 4 orang. Ejen lah semua ni? Semua ni ejen. Saya dengan family saya Hashim lah. Tapi yang banyak dengan Hila ni, dengan Mia ni yang saya tengok. Okay. Lepas dah jumpa dengan dorang, selama beberapa hari tu dia suruh datang ke rumah mak dia kan, dekat Jinjang. Saya pun pergi dengan orang rumah saya. Memang pergi. Lepas tu sign surat sumpah kat sana kak. Sign surat sumpah? Ya, ada sign surat sumpah kak. Bayar RM20, sign surat sumpah. Lepas tu surat semua memang clean kak. Diorang buat kerja, memang nampak betul surat tu. Lepas tu siap ada yang borang tu siap ada di BKL. Abang datang rumah si Hashim tu? Bukan rumah, waktu nak sign surat sumpah ni semua dekat rumah Mia. Kat rumah Mia. Okay, abang datang rumah dia, maknanya nak sign agreement lah ni? Buat agreement borang. Yang first sekali borang. Okay. Buat borang tu kat rumah dia. Bukan saya seorang ni, ramai kat beratur kat rumah dia. Saya pun tak tahu macam mana jiran dia boleh adab semua. Memang pelik kak. Lepas Kenapa tu, dia buat kat rumah? itulah yang saya tak tahu kak. Lepas tu Abang tak boleh macam tak pelik ke kenapa dia buat sign rumah dekat agreement? Kenapa abang yang kena datang dekat dia? sebab kita yang nak rumah tu kak. Oh. Lepas tu rumah family, kak orang nak tipu bawa pergi rumah family, betul tak kak? Kalau Betul. Lepas tu sebab dia cakap, kita orang pun fikir mungkin dia punya suami ni orang di BKL, orang besar, orang bernama kat ni kan, BKL. So tu yang buat lagi macam betul lah, percayalah benda ni. Lepas tu dia cakap dah ni kena tunggulah dalam grup tu kan, jangan bising-bising. Yang dijanjikan 6 bulan kak. Dalam masa 6 bulan boleh dapat rumah tu. Okay. Kita tunggulah dalam masa 6 bulan. Bila dah tunggu dalam masa 6 bulan tu, senyap, tak ada apa-apa update. Lepas tu tiba-tiba dia update pasal ada yang buat kecoh kat BKL lah, dia cakap kan. So benda ni tergendala. Lepas tu dia macam tunda-tunda lah benda ni kan. Abang contact dia tak? Tak ada yang contact. Sebab kalau masuk dalam grup tu kak, dia bising ke, dia marah. Tiba-tiba macam naik hantu kalau ada yang tanya kan. Abang ada chat personal? Orang rumah saya ada WhatsApp personal Hashim, tapi tak contact dengan ni. Tapi yang kat dia reply, dia cakap tunggu orang atas. Abang dah buat full payment dah? Dah buat full payment. Berapa total kerugian? Saya RM3,500, abang saya RM3,500, saya punya ayah, bapak mentua RM3,800. Lepas tu adik saudara bini saya RM3,500. Ramai, saya ada 6 orang. Abang ajak family abang? Ya, orang rumah saya pun ajak juga. Sebab sekarang ni rumah tak dapat, duit tak dapat, abang kena ni. Diorang salahkan abang je. Diorang ada cakap kan macam mana semua kan. Habis saya nak cakap apa, cakap tak tahulah. Sebab diorang cakap suruh tunggu 6 bulan kan. Dah tunggu setahun kak, daripada raya tahun lepas sampai tahun ni. Betul? Ni pun nasib baik ada yang daripada grup tu, dia chat kat seorang-seorang daripada grup tu, awak kena tipu juga ke? Okay, join grup ni. Kalau tak, kita orang ni tak kenal satu sama lain ni semua ni. Bila abang dapat tahu benda ni scam? Lepas join grup tu lah. Baru dapat tahu? Baru je. Abang tak buat cover report? Tak. Sebab bila dah join grup tu, diorang ada yang bagi tahu lah, kalau nak report ramai-ramai terus. Kalau seorang-seorang pergi report pun sepakat je, betul. Lepas tu diorang tu yang diorang datang ke sini dulu semboyan untuk nak tanya pendapat. Sebelum abang sini, abang ada kontak Hashim? Sebelum datang sini saya ada kontak Hashim. Dia cakap macam mana duit ni. Dia cakap, dia macam marah kita balik. Dia cakap macam mana lah. Dia cakap dah ramai dah yang WhatsApp dia ugut lah apalah kan. Lepas tu saya malas layan kan, sebab dia tiba-tiba macam marah kan. Lepas tu malam tu kita orang pergi jumpa, malam kemarin kita orang pergi jumpa rumah dia. Dia ada diorang ni, Hashim ni, Mia ni pula, diorang ni macam adik-beradik je. Adik-beradik. Lepas tu saudara mara. Tipu lah kat kalau cakap diorang tak tahu. Diorang tahu, tapi benda ni saya tanya balik kat diorang. Daripada first yang awak buat ni, pernah tak, waktu dulu saya tanya Hashim, pernah tak ada orang dapat rumah ni? Dia cakap pernah. Lepas tu dia ada hantar detail orang yang pernah dapat rumah kan. Saya lagi percaya kan. Lepas tu malam tu tanya dia cakap tak ada pernah lagi yang seorang pun yang tak pernah lagi dapat rumah tu. Lepas tu dah last dalam bincangan tu jadi sikit kecoh lah kan. Semalam? Ya. Apa yang jadi? Ada abang tu mungkin marah kan.
family dia kena kan. Dah last tu dia tepuk meja. Yang si ejen ni diorang tak nak bincang kat luar, diorang suruh datang rumah diorang. Lepas tu diorang dah buat cover report atas diri diorang suruh datang rumah diorang. Lepas tu pelik lah, kita orang pun datang lah 15 orang dengan makcik-makcik kan. Itulah katanya semalam ada pengadu kata dengan saya, diorang tak nak jumpa 500 ni, diorang nak jumpa wakil. Dia wakil 15 orang, saya salah seorang kan pergi. So pergi pun sebab dia cakap kat rumah dia pun ada yang terkena macam kita orang juga. Tapi saya pergi tengok kat sana macam ahli keluarga dia orang je, tapi macam menyamar kena tipu juga kan. Lepas tu bila Abang ada ajukan pertanyaan tak semalam dekat dia orang? Ada. Macam mana dapat duit, saya nak duit. Rahmat semua memang tanya juga. Sampai last borak pasal macam mana nak dapat duit balik tu lah. Ada akak tu cakap macam mana nak dapat duit balik, apa yang awak ada kan untuk nak bayar itu orang. Dia cakap dia tak ada apa-apa, kereta pun tak habis bayar lagi. Dia cakap macam tu. Dah dengar macam tu, itulah start abang tu tepuk meja tu. Lepas tu bila tepuk meja tu jadi kecoh. Daripada 15 orang ni pun ada daripada side orang punya menyamar juga. Ya Allah, ya ke? Ya, bila dah jadi tepuk meja tu, tiba-tiba yang daripada side kita orang pun ada macam nak pukul dia ke. Abang yang tepuk meja tu macam tu. Lepas tu kecoh lah. Tak memang tergangap. Memang yang ni tahan duk peluk semua kan. Lepas tu Diorang tahu tak yang apa memang kita ada buat report dekat semua kan? waktu tu kita tak pergi buat report lagi kat semua je lah. Tapi batch semalam dah datang. Malam tu waktu kecoh tu diorang cakap sampai nak keluar barang lah apa kan. Sebab kat rumah diorang kan diorang pun tengok ada makcik-makcik. Biasalah bila dah dengar macam tu diorang lari lah. Diorang cakap kena kepung lah apa. Tapi yang 500 orang ni pun ramai dekat luar kampung dia. Diorang tak tahu. Semua dah nak datang rumah dia. Tapi malam nak kecoh kan, semua cakap tak payahlah. Tunggu nanti apa jumpa semboyan tu, tanya apa pendapat diorang. Memang nak duit balik lah. Kalau tak dapat penuh separuh pun tak apa kan. Sebab benda ni tak tahulah. Nak dapat penuh tu ada Total tu nak dekat kalau set abang saja, kalau seorang 3,000 nak dekat 3,500 kat seorang. Tak ada yang 3,000 total 20,000 sampai tak? sampai. Maknanya rumah memang tak ada lah, tak wujud lah. Memang tak wujud kat. Sekarang ni yang Syah tu pun kita orang tak Duit tahu. tu pergi mana? Ada cakap mana? Diorang cakap transfer ke Syah tapi bukti diorang tak tunjuk kat kita orang. Diorang ada tunjuk yang dia transfer ke Syah tapi saya tengok dalam tu total dalam 36,000 kot, tak silap saya. Kita orang ada 500 orang. 500 orang, dia ni juta ni. Juta semua dah buat kira-kira dalam 2 juta lebih kak. Semua tak percaya kan, boleh kena tipu kan. Memang scam. Tapi kalau nak isu skim rumah di BKL, ya Allah memang tak logik. Takkan di BKL nak menipu. Betul kak. Kita pun tak terfikir kak. Saya selama ni tengok semua yang kat dalam telefon kan, kes kan. Tak percaya hari ni kena datang sini kak. Kena tipu betul-betul lah. Sekarang ni semua fight untuk dapatkan duit tu balik kak. Kalau tak dapat duit tu balik, baru diorang cakap akan buat report polis. Kalau dapat rumah pun at least. Kalau tak dapat duit dapat rumah pun tak apa, semua dah senang. Tapi 500 orang kat rumah PPR tu, kita orang tak sangka ada 500 orang kat dalam ni. Ya Allah. Kalau tak dapat duit balik, semua dah plan lah untuk report dia. At least dia masuk dalam, dapat setimpal lah dengan apa yang dia buat kan. Ramai orang susah kat sini kak. Saya pun tak ada nak cakap susah sangat kan. Tapi saya kesian juga tengok yang itu ada makcik tau daripada Bukit Beruntung datang pun tumpang orang juga, tak silap saya. Masa bayaran tu saya bayaran secara by cash, by hand dengan dia. Masa bayaran tu tak ada surat, dia tak ada bagi saya surat ataupun borang, tak ada. Lepas 3 hari baru dia serahkan saya borang. Tapi borang tu saya tak isi, dia isikan untuk saya. Lepas dia isikan saya borang KPKT tu, dia memang ada tunjuk, tapi tunjuk secara ringkas saja. Tak ada yang macam lama-lama selalu, tak ada. Ni tak ada. Dia hanya tunjuk macam sekali jalan macam tu je. Lepas tu ketiga hari kemudian dia datang jumpa saya untuk sign akaun sumpah, surat sumpah dengan bayaran RM20. So, saya sign surat sumpah tu bukan dekat mana-mana, atas rumah saya, dekat kereta dia. Lepas tu lama dia janjikan dalam rumah, untuk dapatkan rumah tu dalam masa setahun untuk dapatkan rumah tu. Bila kak buat pembayaran? Pembayaran kalau tak silap saya, seingat saya bulan 2 tahun 2021. Masuk tahun ni 2 tahun dah. Memang dalam grup tu dia ada menjanjikan tarikh-tarikh sekian, macam bulan 3 bulan lepas ni 13 bulan 3 sampai 23 bulan 3 2023 ni untuk dapatkan kunci rumah batch kedua. Selepas tu terus senyap, tak ada cerita kunci ke apa. Tiba-tiba dalam grup tu muncul ada case report apa semua. Dia kata ada orang report case ni semua. So jadilah timbul isu case rumah PPR ni. Akak tahu yang semalam baru tahu. Sebab semalam pagi dalam grup ada satu link untuk case rumah PPR. So saya join situ. Bila join situ saya tengok senarai ramai orang yang tertipu dengan jumlah wang yang besar, bukan sikit. Ada yang 2,500, ada yang 3,500, 3,000, 4,000, sampai dah 5,000 pun ada. Dari saya 2,700. Maknanya akak seorang lah. Saya seorang saja 2,700. Sekarang kita tak tahu nak buat macam mana kan. Akak dah jumpa lah dengan si Mia ni.
Memang jumpa depan-depan. Jumpa dia masa akak bagi duit, bayar cash kat dia 2,700 yang dia minta tu, dengan sign surat sumpah tu. Macam mana akak boleh percaya ke? Percaya dia macam mana cara dia bagi tahu kita tu meyakinkan. Borang tu pun macam sebab borang tu ada chop apa semua, itu yang meyakinkan kita orang. Tak buat cover report pun? Tak buat cover report sebab dalam grup dia macam bila aktif ada lah. aktif dia, bila orang tanya suruh tunggu dia nak settlekan batch lain dulu, batch pertama, batch kedua macam tu. Kira akak ni batch yang pertama ke? Sebab saya tak tahu batch ke berapa. Sebab bila tengok yang bila tadi kita macam yang ni ada grup lain, yang ada grup lain, ada grup lain macam tu. So saya tak tahu kita batch ke berapa, tak tahu. Sebab kita bukan orang senang. Nak dapatkan duit 2,700 tu pun bukan senang. Macam akak ada anak 3 orang. Suami bekerja sendiri, duduk rumah sewa kan. Anak 3 sekolah, yang last 5 tahun masih minum susu. Rumah sebulan 500. Mengharapkan duit suami. Kakak tak ada insaf. Kakak ni jaga anak kat rumah, mana dapat duit? Suami saya kerja. Kakak? Saya tak kerja, saya suruh rumah. Nak dapatkan duit 2,700 tu simpanan saya selama saya berhenti kerja. Saya sayang duit tu. Tapi sebabkan rumah, saya fikir rumah nak dapatkan rumah yang bukan senang kan. Saya sanggup keluarkan simpanan sampai saya sekarang tak ada satu sen simpanan pun saya tak ada. Siapa tak sedih, siapa tak sakit hati kan. Jangan cakapkan duit 2,700. Kita nak, kalau betul-betul RM27 pun kita takkan ada. Akak ada kontak direct dengan Mia? Pernah akak kontak dia, tanya pasal rumah tu. Tapi jawapan dia suruh tunggu sabar. Dia cakap bukan saya seorang, banyak lagi orang. Dia kata dia kena settlekan yang sebelumnya baru kita orang. Macam tu. So sebab cara dia menjawab pun agak kasar. So saya pun macam lebih baik kita diam dan menunggu. Apa update paling latest sekali yang dapat bagi? Paling latest yang dia kata ada orang report dia. Lepas tu dia kata handphone dia kena dalam tahanan apa semua, dia cakap macam tu. Lepas tu siapa yang message dia secara marah atau apa, dia buat report undercover diri dia sendiri. Report tu sama ada betul ke tak betul kita tak tahulah. Sebab surat-surat yang macam borang, PPR, surat sumpah tu semua pun tak wujud benda tu. Pun boleh buat. Itulah kita macam, jadi bila dia tengok dia report orang yang message dia, so kita lebih baik berdiam daripada kita kena report, nanti kita jadi masalah. Yang saya ingat dia ada menjanjikan sekiranya rumah tak dapat atas kesalahan dia ataupun atas sebab-sebab lain, duit akan dikembalikan. Lepas tu misal kata kita minta refund, duit yang kita dah bayar kepada dia tu, kita minta refund, kita akan dapat separuh daripada duit yang kita bagi tu. Ada dalam hati akak apa yang akak nak? Untuk Mia dan skema-skema yang lain tu, kita orang bukan orang senang nak dapatkan duit yang secara mudah. Macam mana kita orang bagi korang duit, minta tolong korang pulangkan balik kita orang punya duit secara mudah. Macam mana kita orang bagi korang duit, tu je. Sebab kita orang bukan senang nak cari duit macam korang yang nak makan-makan duit orang ni. Kita orang tak tolong sangat-sangat. Sekarang kemungkinan orang boleh lepas, tapi ke akhirat korang takkan lepas. Ramai yang tak halalkan duit tu walaupun 1 sen. Sebab duit tu tak berkah pun. Sebab duit tu titik perlu orang yang susah. Bukan mudah nak cari duit untuk zaman sekarang ni. So kami nak duit kami balik. Kami nak itu je, kami tak nak banyak. Kami dah tak nak rumah, kami dah tak nak apa-apa dah. Jadi kami dah tahu korang semua scam. Kita orang nak duit saja. Kita nak duit kita orang balik je, itu je.